RM6 bilion. Gila. Banyak kot RM6 bilion. Tapi mana kapal 6 buah kapal SCS? Kenapa tak sampai-sampai dekat TLDM? Kita cakap ni RM6 bilion tau. Bukan 6,000, bukan 6 juta, bukan RM6, tapi bilion. Duit dah bagi tapi bendanya tak nampak. Gaib ke halimunan? Baik, semuanya terbongkar selepas laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendedahkan peruntukan Kementerian Pertahanan bernilai RM9 bilion untuk 6 buah kapal SCS bermasalah. RM9 bilion ni adalah peruntukan terbesar untuk kementerian itu dan semuanya sebab nak upgrade barang pertahanan negara. Tapi mesti korang tertanya-tanya, kapal SCS ni macam mana? Korang pernah tengok tak cerita dekat US, cerita perang-perang, nampak kapal dekat laut diorang tu kan? So dia lebih kurang macam tu, tapi dia kecil sikit dan kecil lah macam, so dia punya tak sebesar macam kalau orang tengok dekat dalam movie US lah. Ini kiranya contoh replika bentuk kapal SCS bila dia dah siap nantilah. Sebelum aku pergi lebih mendalam, aku bagi tahu sikit-sikit lah detail macam mana projek ni bermula. Okey, 2011 Kementerian Pertahanan memberikan RM9 bilion kepada Boosted Naval Shipyard BNS untuk membina 6 buah kapal tempur pesisir SCS untuk mengukuhkan lagi pertahanan tentera laut. Satu kontrak pun dimenterai pada Julai 2014. Sepatutnya kapal pertama SCS dijangka siap pada April 2019 dan kapal yang ke-6 ataupun yang terakhir bakal siap tahun depan, Oktober 2023. Tapi hari ni dah Ogos 2022, satu pun tak ada. Mana kapalnya? Bila nak siap? Jangan tanya aku sebab aku pun tak tahu sebab bukan aku yang buat kapal-kapal ni. Jadi bila skandal ni didedahkan awal bulan lalu, macam-macam statement keluar. Orang ni cakap tu, orang ni cakap tu. Mana kapalnya? Orang tanya, mana kapalnya? Suruh siasat lah, macam-macam lah. Jadi bila orang dah tanya mana kapalnya, sebagai MINDEF pun panggil lah media buat lawatan di tapak pembinaan dia. Dan aku sebagai seorang wartawan, aku nak tahu juga. Aku mewakili rakyat. Aku nak tahu kapal ni ada ke tak? Jadi aku pergilah ke lawatan yang diorang buat. Hujung minggu hari tu, kita orang pergi ke tapak pembinaan BNS dekat Lumut. Tengok sendiri kapal-kapal SCS yang dalam pembinaan. Memang ada kapal dalam pembinaan tapi 5 buah je. Sebab lagi satu tu dalam proses. Dan personally, kalau kau tanya aku tengok sebagai seorang orang biasa, aku tengok ni kapal ke kedai besi buruk. Aku tak tahu. Tapi sebab aku pun bukan expert, aku tak boleh nak cakap macam-macam. Korang boleh nilai sendiri dengan video yang video dengan gambar-gambar ni. Okey, diorang juga bawa kita orang pergi gudang penyimpanan peralatan nak buat kapal ni. Dia punya gudang tu macam tak nampak lah apa dalam box-box tu. So kita orang tu pun tak tahulah betul ke tu peralatan ke bukan. Jadi ada beberapa perkara yang Ketua Pegawai Eksekutif BNS Azhar Jumaat ni explain semasa lawatan ni. Dia sendiri cakap kapal depan mata kita orang ni memang kapal betul, bukan replika. And one thing dia cakap, okay, ni bukan kayu tapi ni dia perbuat daripada besi logam. Bukan main-main. Jadi buat masa ni 5 buah kapal SCS telah dalam pembinaan, iaitu 60% untuk kapal pertama, 48% kapal kedua, 43% kapal ketiga, 36% kapal keempat dan 22% bagi kapal kelima. Tapi kapal keenam masih belum mula apa-apa lagi lah. Alright. Habis dekat sesi lawatan tu, aku tak nak explain banyak apa yang jadi masa hari kita orang pergi lawatan tu. Sekarang ni, salah siapa kapal yang tak siap-siap daripada jadual yang dijangkakan? Dan apa punca kelewatan? Sebab kalau ikutkan dah dekat 10 tahun tapi tak siap-siap. Dia ibarat kau bina kapal ke kau bina Taj Mahal? Macam itulah. Jadi, bila muncul skandal macam ni, siapa lagi nak dipersalahkan? Orang yang pertama dalam Malaysia ni kalau ada skandal apa-apa, mesti dia yang dipersalahkan. Siapa lagi kalau bukan bekas Perdana Menteri Najib Razak? Ni bukan aku cakap, tapi PH yang kata Najib perlu bertanggungjawab untuk menjawab kenapa lambat sangat kapal ni siap. Sebab Najib merupakan Perdana Menteri ketika projek LCS ni bermula. Bukan je Najib, tapi juga bekas Menteri Pertahanan yang ketika itu, Ahmad Zahid Hamidi, perlu menjelaskan perkara ni. Jadi bila PH dah salahkan Najib pun sebagai, kau dah salahkan aku macam, no, that's not my fault. Okay, dia pun sangkal dakwaan tu dengan salahkan pertukaran kerajaan PH yang menjadikan punca kelewatan
projek itu siap. Najib ni berhujah yang kerajaan PH tersilap kerana menghentikan projek LCS pada September 2019 dengan mendakwa kerja-kerja telah siap 50.15% setakat Januari 2018, iaitu 4 bulan sebelum PH menang PRU yang lepas. Jadi Najib tetap salahkan PH dengan katakan PH yang lengahkan, PH yang tangguh, PH yang bekukan projek ni. Kemudian of course lah, Perdana Menteri Ismail Sabri didesak untuk menyelesaikan masalah ni. Oleh itu, Putrajaya pun setuju menyah klasifikasikan audit forensik oleh BNS mengenai projek ini tertakluk kepada Nasihat Peguam Negara dengan Ketua Audit Negara. Dan Khamis hari itu, SPRM berkata ia telah melengkapkan siasatannya yang telah dijalankan sejak beberapa tahun lepas dan beberapa kertas siasatan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dengan saranan agar individu tertentu yang mempunyai kaitan dengan projek itu didakwa. Jadi akhirnya bekas pengarah urusan BNS Ahmad Ramli Muhammad Noor dibawa ke Mahkamah Session KL atas 3 pertuduhan pecah amanah dana syarikat itu dengan berjumlah 21.08 juta berhubung projek pembinaan ini. Ahmad Ramli, 78 yang juga bekas Panglima Tentera Laut mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Jadi sebenarnya skandal ni baru je bermula. Kiranya baru je ada orang ni didakwa, baru buka projek ni, baru bagi tahu, RM6 bilion ni pergi mana, bla bla bla. Lepas ni kita tak tahu. Ini mungkin baru ikan bilis je didakwa, belum lagi jerung. Mungkin lepas ni ada orang lebih besar, orang atasan yang akan didakwa. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi dengan projek skandal projek LCS ni. So sebagai rakyat, kita duduk je lah dan tunggu apa jadi lepas ni.